يلا لا توسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Didoakan semoga semuanya berada di bawah lindungan dan rahmat kasih sayang Allah hendaknya. Dan didoakan juga semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sihat dan dilindungi daripada penyakit COVID yang sangat semakin merebak pada kali ini ya. Dan diharap anak-anak stay at home, okey, jaga SOP, jaga jarak dan pakai mask bila keluar ke mana-mana dan didoakan semoga anak-anak sihat selalu dan bahagia di samping keluarga. Okey. Hari ini sebelum kita memulakan pembelajaran, marilah kita sama-sama memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak telah melihat video yang di-sharekan sebelum bermulanya pembelajaran tadi ya. Okey, anak-anak pasti tahu apakah dia kan? Okey, hari ini saya akan menyentuh Pendidikan Islam tingkatan 3, tajuk Zakat Penyuci Harta siri yang pertama, iaitu konsep pengurusan zakat. Diharap anak-anak dah bersedia dengan buku teks, okey? Buku teks muka surat 137 hingga 147, bidang ibadah. Sebelum itu kita perlu mengenali dahulu apakah dia zakat Okey, apakah dia zakat? Kalau kita tengok gambar tu, okey, anak-anak nampak duit bersusun-susun, kemudian di atas dia ada tanah dan juga ada pokok yang sangat subur Okey, istilahkan sebagai zakat. Okey, jadi kita lihat maksud zakat dari segi bahasa ialah
subur, suci, berkat dan berkembang. Okey. Subur kan. Nampak pokok tu subur kan. Jadi bila kita bersedekah, jadi rezeki kita akan menjadi subur. Siapa yang suburkan? Okey, Allah yang suburkan. Sebab itu Allah suruh kita berzakat. Okey, kemudian dari segi istilah, zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu. Okey, siapa dia golongan yang berhak menerimanya? Dengan syarat-syarat tertentu. Okey, apa syarat-syaratnya yang telah ditetapkan oleh syara? Okey, jadi kita lihat apakah hukum zakat. Hukum zakat ni dah tentulah wajib kan. Telah disebut di dalam Al-Quran. Okey, kita tengok dalil dia. Okey, dalil dia di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus solata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang bermaksud, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat. Okey, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Okey, kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa maksudnya Islam dibina atas 5 perkara. Yang pertama, penyaksian bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Okey, yang kedua mendirikan solat, yang ketiga menunaikan zakat. Okey, yang keempat menunaikan haji di Baitullah dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Okey, seterusnya kita lihat siapakah yang layak menerima zakat. Okey, sebelum tu kita lihat terlebih dahulu ayat Al-Quran yang menyuruh yang menjelaskan bahawa golongan yang berhak menerima zakat yang disebut sebagai asnaf zakat. Di mana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ba'nis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Okey, yang bermaksud sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin. Okey, amil zakat. Okey, kemudian yang dilunakkan hatinya menerima Islam iaitu mu'allaf. Okey, kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya. Seterusnya untuk membebaskan orang yang berhutang. Dan seterusnya untuk orang yang berjihad pada jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Okey, sebagai kewajipan dari Allah. Allah Maha mengetahui, Allah lagi Maha bijaksana bahawa hamba-hambanya memerlukan pertolongan. Allah dah tahu kan. Jadi sebab itu Allah wajibkan kita berzakat. Orang kaya kena tolong orang miskin. Okey, di dalam harta orang kaya ada harta orang miskin. Okey, seterusnya siapakah golongannya? Yang pertama, fakir. Siapakah dia fakir? Fakir ialah orang yang tidak ada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya. Okey, termasuk makan dan minum, pakaian dan juga tempat tinggal. Okey, contohnya seseorang yang memerlukan RM10 sehari tetapi dia hanya mampu memperoleh RM3 sahaja. Okey. Yang kedua ialah miskin. Siapakah dia orang miskin? Orang yang hanya mampu menampung sebahagian sahaja daripada keperluan hidupnya. Okey, contohnya seseorang yang memerlukan RM10, okey, sehari tapi dia hanya memperoleh RM8 saja sehari, Ataupun dia bekerja, dia memerlukan pendapatan RM1,000 sebulan. Tetapi dia hanya mampu dapat gaji RM800 saja sebulan. Okey, tidak dapat menampung kehidupan dia. Okey, kemudian yang ketiga amil. Siapakah dia amil?
Amil ialah mereka yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan mengagihkan zakat. Okey, dan yang keempat mu'allaf. Siapakah dia mu'allaf? Okey, orang yang baru masuk Islam. Okey, kemudian yang kelima hamba. Hamba dah tak ada kan? Okey, golongan hamba yang ingin memerdekakan diri. Kemudian yang keenam, orang yang berhutang. Orang yang dibebani hutang untuk keperluan asas diri serta tanggungannya dan tidak mampu membayarnya. Okey, biasanya siapakah dia? Orang-orang yang muflis kan, orang bankrupt. Okey, ataupun orang yang tak capai tahap itu tapi tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya, bolehlah bertemu dengan pusat zakat. Okey, kemudian fi sabilillah. Siapakah fi sabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa dia orang yang berjuang di jalan Allah ini? Okey, contoh dia orang yang menuntut ilmu, orang yang pergi berperang kan. Ni fi sabilillah. Okey, kemudian Ibnu Sabil. Siapakah Ibnu Sabil? Orang yang bermusafir dengan tujuan yang diharuskan syarak. Kemudian dia terputus perbelanjaan, dia tak ada duit kan. Duit dia dah habis. Jadi nak balik pun tak lepas. Yang ada tiket. Tiket memang ada kan. Kalau kita melancong luar negara, kena pergi tiket, pergi dan balik. Tapi perbelanjaan sementara sebelum sampai masa itu, jadi mereka bolehlah memohon dari pusat zakat di tempat berkenaan layak. Okey, macam mana cara nak ingat? Banyak ni kan, 8. Okey, saya dah sediakan satu kaedah untuk anak-anak semua kan. Okey, apa kaedahnya? Famamu hahu fisa. Famamu hahu fisa. Siapakah golongan asnaf? Famamu hahu fisa. Fa siapa? Fa fakir. M miskin. Amil. Mu'allaf. Orang hamba. Orang yang berhutang. Fisabilillah. Ibnu Sabil. Famamu hahu fisa. Okey, dan yang seterusnya, hikmah pensyariatan zakat kepada pemberi kan. Okey, yang pertama, mendidik jiwa pemberi zakat dengan sifat pemurah serta menjauhi sifat bakhil kan. Mendidik jiwa kita jadi pemurah, jadi kasihan pada orang lain, sayang pada orang lain yang dalam kesusahan kan. Sebab itu Allah didik kita dengan membayar zakat. Okey, kemudian melahirkan sifat taat kepada Allah. Okey, maksudnya kita patuh pada perintah Allah walaupun kita terpaksa meluapkan sedikit harta yang kita ada tu untuk orang lain kan. Jadi nak menunjukkan kita ni sanggup berkorban apa sahaja kerana Allah. Okey, yang keempat yang ketiga mendapat keredaan Allah. Okey, mendapat keredaan Allah tu yang paling penting. Bila kita taat dengan harapan apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, diredai Allah dan diberkati oleh Allah. Okey, yang keempat ialah mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Kerana Allah tidak akan mensia-siakan apa yang kita lakukan kerana Allah. Okey, Allah akan membalasnya dengan yang setimpal atau yang lebih baik daripadanya. Jazakallahu khairan katsira. Okey, seterusnya kita lihat pensyariatan zakat kepada penerima. Okey, yang pertama membersihkan hati daripada hasad, dengki dan iri hati terhadap orang kaya kan. Jadi bila orang kaya memberi zakat kepada fakir miskin, orang susah, menyebabkan bila kita memberi dari hati, mereka akan menerima dari hati juga kan. Jadi wujudnya kasih sayang dan silaturahim antara golongan kaya dengan golongan miskin. Okey, yang kedua ialah sebagai sumber modal bagi menjana ekonomi negara. Kerana apa? Bukan negara, keluarga juga dan negara dan juga masyarakat sumber modal kan. Jadi mereka ni boleh berniaga kan. Yang kita senang nak nampak
biasanya negeri Selangor kan, dia dah siapkan dah karavan kan, dan diberi kepada golongan asnaf ini untuk berniaga. Jadi asnaf ni boleh bergerak ke banyak tempat untuk berniaga bagi menjana ekonomi keluarga, secara tidak langsung dapat membantu masyarakat di persekitaran mereka kan. Ni memang jelas, memang banyak karavan kalau di negeri Selangor kan. Okey, kemudian yang ketiga, meringankan beban orang yang berhutang daripada dibelenggu hutang. Jadi orang yang berhutang ni tak adalah hidup dalam kesempitan dan juga ketakutan apabila ada orang datang untuk memungut hutang. Jadi bolehlah bertemu dengan pusat zakat memohon untuk membayar hutang. Okey, kemudian meningkatkan keyakinan mu'alaf terhadap Islam. Mu'alaf ni adalah golongan yang sangat istimewa yang kita perlu raikan mereka, kehadiran mereka di dalam Islam. Kerana apa? Bila mereka masuk Islam, mereka akan terkeluar daripada kelompok keluarganya kan. Jadi kadang-kadang ada yang keluarganya menghalau mereka keluar, ada yang ibu bapanya yang tidak terima mereka kerana mereka memeluk Islam. Jadi siapa yang kena terima mereka? Kita lah, masyarakat Islam ni kena terima mu'alaf ni, kena lindungi mu'alaf, kena bantu mu'alaf sepenuhnya, kerana mereka ni tidak ada siapa-siapa lagi kan yang untuk tempat mereka mengadu, tempat mereka bergantung, berharap. Memang mereka akan bergantung pada Allah, tapi kita sebagai umat Islam ni apa peranan kita supaya akidah mereka tetap kukuh dan kuat untuk sentiasa bersama dengan Islam. Okey, yang seterusnya, hikmah pensyariatan zakat kepada masyarakat. Okey, yang pertama, dapat mengeratkan ikatan ukhuwah dan kasih sayang sesama Islam. Okey, jadi bila kita telah bersama dengan masyarakat, kita bantu masyarakat, dan tentulah umat Islam akan jadi kuat dan umat Islam sentiasa prihatin terhadap apa yang dihadapi oleh jiran tetangga mereka dan juga masyarakat mereka. Okey, yang kedua, merapatkan jurang perbezaan golongan kaya dengan golongan miskin. Ini lebih utama kan, kerana golongan miskin ni tidak akan merasa diri dia terpinggir lah kan, kerana Allah mencipta sesuatu tu memang sangat hebat. Kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin? Masing-masing ada peranan dan tanggungjawab mereka sendiri di dunia ini kan. Jadi kita tidak perlu berbangga kerana kita kaya, dan kita tak perlu merasa rendah diri kerana kita miskin. Okey, kemudian yang ketiga, saling membantu antara satu sama lain kan. Jadi kita ni golongan kaya dan miskin saling memerlukan, kerana kita bukan manusia yang sempurna. Allah mencipta kita ni dalam keadaan ada kelemahan. Okey, contoh, kita pandai tapi kita tak pandai dalam semua perkara kan. Okey, kita pandai dalam pelajaran. Okey, tetapi kita tidak pandai dalam kemahiran. Contoh, nak baiki kereta tak pandai, kena pergi bengkel kan. Okey, lepas tu nak servis aircon pun tak pandai, kena cari orang untuk tolong servis kan. Jadi kita saling memerlukan. Okey, kemudian yang keempat, kita dapat meningkatkan syiar Islam. Okey, bila kita telah bersatu, kita kuat, jadi masyarakat bukan Islam akan memandang Islam itu sebagai sebuah agama yang sangat hebat. Okey, yang diperlukan dalam perkembangan Islam. Jadikan umat Islam dapat disebarkan dan menarik minat orang bukan Islam terhadap Islam, kerana cara hidup Islam itu sendiri yang sangat hebat. Okey, sampai di situ saja. Ada pertanyaan? Okey, kalau tak ada pertanyaan, kita terus pada soalan kebat. Okey, soalannya, dewasa ini banyak pertubuhan bukan kerajaan dan badan kebajikan yang mengambil inisiatif serta tanggungjawab melaksanakan sendiri agihan zakat. Okey, berdasarkan situasi di atas, huraikan pandangan anda. Okey, apakah pendapat anda? Sekiranya ada individu atau badan-badan tertentu ingin menguruskan agihan zakat itu. Okey? Okey, contoh jawapan. Okey, contoh jawapan, pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara
menyeluruh. Okey, maksudnya hanya golongan di kawasan situ saja yang dapat kan. Tapi kalau harta itu dikumpulkan jadi bertambah banyak, sebab itu dikatakan bersatu itu kita sendiri itu kita biasa, berjemaah itu kita akan jadi luar biasa hebat kan. Okey, kenapa? Ini kerana guna kata hubung bagus. Seperti yang saya dah jelaskan dalam video-video saya yang lalu kan. Ini kerana penerimaan dan agihan wang zakat secara runcit mengikut kawasan. Jadi hanya kawasan tu saja yang merasa wang zakat itu. Itu adalah huraian. Okey, kemudian kata hubung lagi, kesannya. Okey, kesannya akan ada golongan setempat yang sangat kaya dan sangat miskin kan. Ada tempat yang kaya, ada tempat yang miskin. Okey, itu adalah huraian lengkap. Okey, kemudian kesimpulan. Okey, kesimpulannya saya ambil kata hubung justru itu. Justru itu kita hendaklah berjemaah dalam membangunkan umat Islam agar nasib golongan asnaf lebih terbela. Okey, sampai di sini sahaja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih kerana sudi bersama saya mempelajari tajuk-tajuk penting dalam pendidikan Islam. Okey, semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang kita miliki. Okey, be happy, la tahzan, Allah ma'ana. Belajar dari hati. Okey, dan jangan lupa berilah sokongan kepada saya dengan subscribe channel saya, like dan share. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.